dalam memory card ni ada virus yang mencuba untuk hack saya punya akaun YouTube. Nak tengok apa ada dalam ni? Jom. Okey, akaun kena hack. Biasa kita dengar. Macam yang terbaru ni Brojab kena kan. Kalau siapa kenal Brojab yang banyak buat sharing tentang cara buat konten YouTube, monetize. Dia ada dalam lebih kurang 160,000 subscriber dan dia punya akaun YouTube dia hilang. Dan sekarang baru je dapat balik. Berjaya dapat lah. Kalau sebelum ni ada beberapa YouTube channel lain yang hilang juga. Yang kat Singapura saya ada nampak perasan, ada kat Indonesia. Yang kat Malaysia itu siapa yang saya pun dah lupa. Yang buat YouTube channel jenis motor, permotoran sikit, tapi saya dah lupa apa nama dia. Itu pun hilang. Tu terpaksa kena buat baru. Dan setiap hari sebenarnya banyak cubaan untuk hack kita punya akaun. Khususnya orang yang ada audiens yang besar sikit, maybe 100,000 ke atas. Contohnya macam saya berani buat kat YouTube, maybe ada dalam 170,000 subscriber lebih kurang. Kalau dekat kita punya spam tu memang banyaklah email yang nak cuba hack kita punya akaun. Tapi kadang-kadang ada yang terlepas masuk dalam kita punya inbox. Okey, ini satu contoh Ini dekat saya punya spam, saya punya akaun spam. Okey, tengok ni ada Adidas. Ini yang popular sekarang. Yang popular orang ramai dapat. Nampak? Dia punya design email dia macam real bro. Macam real dia punya design email dia. Dia kena download. File ni dah saya cuba download tapi saya tak buka tau. Saya masukkan direct download dekat dalam saya punya ni. Saya tak download dekat saya punya handphone Saya memang takkan klik benda pelik-pelik daripada handphone saya. Saya masuk daripada komputer, saya masukkan dalam, terus direct download dalam ni. Dan dia dalam format zip. Saya nak tengok apa ada dalam tu. Untuk saya pastikan saya buka file ni dengan selamat, saya akan gunakan mini PC yang saya dapat hari tu, yang slow punya mini PC ni, yang saya dah install Ubuntu dalam ni. Ada card reader sini. Saya masukkan, saya cucuk dekat dalam USB port ni. Saya buka Saya cucuk plug. Okey. Ni HDMI. Okey. Alright, ini saya punya Ubuntu saja. Tengok saya nak buka saya punya Mozilla. Tengok saya tak ada login Gmail saya. So, saya harap selamat. Saya buka saya punya memory card tadi. Tengok dalam ni ada file Adidas. Saya extract dia dalam format zip Tengok apa dia ada. Ini ada exe, lepas tu data Adidas promo video tapi format SCR. Lepas tu dia ada Adidas application form exe. Ini file program yang boleh run kat Windows. Macam nampak kan? Dekat file yang saya download dalam email tu, dia dalam zip. Bila dalam zip, Google dia tak detect apa ada dalam zip tu. File tu virus ke tak virus. Antivirus tu tak boleh berfungsi dalam zip. Bila orang download dan orang buka, orang akan nampak file tu macam tadi kan, macam form. Biasanya form, dia punya format dia maybe dalam PDF ataupun format Word ke, lebih kurang macam tu lah. Dia format dokumen, tapi dia letak nama macam dokumen. File type tu exe. Exe ni untuk target Windows punya, Microsoft Windows punya file. Bila kita double klik, dia akan run dia punya program. Saya tak tahulah apa akan berlaku. Itu untuk file Windows. Kalau kita buka tu dekat Mac, itu agak selamat. Sebabnya kalau Mac tak run file jenis exe, ataupun kalau kita buka dekat Ubuntu, selamat. Sebab Ubuntu dia tak run file dalam format exe. Itu kalau tentang file. Kalau benda tu berkaitan dengan apps, kadang-kadang orang download apps. Sebelum ni ada YouTuber yang download apps sebab maybe company tu kata kena download ni, test apps ni tak masuk lagi dalam Google Play kan. Jangan run software ataupun apps yang tak ada dalam Google Play untuk Android ataupun dekat Play Store untuk iPhone ke iPad. Jangan. Sebab itu tak selamat. Kalau apps tu ada dekat Google Store, kita boleh kata agak selamat lah. Kurang risiko sikit. Maybe ada tracking sikit lah. Maybe tracking apa aktiviti kita. Tak ada bahaya sangat. Orang kata privacy data tu, itu tak ada apa sangat bagi saya. Sebab privacy ni, kalau kita dah ada handphone, kita ada komputer, kita ada internet, kita buka YouTube, kita buka Facebook, semua tu memang ada tracking. Jadi no point bagi saya nak rahsia sangat kita punya data-data ni, sebab kita memang dah share dah kat diorang. Jadi kalau benda macam tu memang tak boleh lari sangat. Tapi bab yang sampai boleh adjust kita punya handphone ni, itu bahaya. Kalau kita install apps dan apps tu adalah sebenarnya hacking tools, dia akan masuk kat handphone kita, dia akan duplicate kita punya handphone, maybe SIM ke apa, data dekat handphone ni dia akan duplicate.
dia akan kontrol daripada jauh. So kalau dia nak ubah password Gmail kita ke apa kan, ada dapat maybe kita punya dual authentication punya features, orang tu akan dapat. So dia orang boleh tukar kita punya email password, dia boleh tukar kita punya YouTube kita, dia boleh ambil YouTube channel semua, dia boleh ambil. Itu kalau kat handphone. Ada lagi jenis phishing. Dia macam memancing lah. Dia pancing kita supaya memberi maklumat pada dia. Contohnya kalau Maybank to you kan, dia buat domain tu macam seakan-akan Maybank. Contohlah kalau saya nak buat phishing, saya nak pancing orang untuk bagi detail pada saya akan buat dummy website seakan-akan macam Maybank to you. Contoh, maybe saya guna nama domain macam beranibuat.com. Itu domain saya akan letak subdomain dekat saya punya website phishing tu. Saya tulis maybanktoyou.beranibuat.com. Orang kadang orang yang tak tahu pasal teknologi ni sangat, dia tengok je Maybank to you, dia dah percaya dah. Jangan, kita kena tengok kat Maybank to you, domain dia punya subdomain ke apa. Kita tengok adakah itu domain betul ataupun subdomain. Subdomain tu adalah sub kepada domain, kira anak kepada domain tu. Kalau domain utama tu beranibuat.com, kita tambah depan tu lagi maybanktoyou.beranibuat.com. Itu bahaya. Jangan klik link macam tu. Jangan masukkan detail ataupun jangan berurusan terus masuk dalam kita punya email spam ataupun delete email tu terus. Ini saya punya file hackers tadi tu. Saya pergi delete, buang dan saya format saya punya memory card ni. Ambil. Satu lagi tips yang saya boleh bagi adalah tengok dia punya sender email. Kan kita boleh tengok email orang yang menghantar email pada kita tu. Tengok email itu. Email tu real ke tak real. Contohnya kalau maybanktoyou.test@gmail.com, walaupun depan tu ada apa Maybank to you, jangan percaya. Dah lah @gmail.com. Dia kalau company yang proper establish ni, dia tak pakai email Gmail. Itu free punya email, biasanya dia tak pakai. Dia kalau company yang kecil-kecil tu ada possibility lah pakai. Tapi kalau company yang besar-besar, biasanya dia akan pakai email dia orang sendiri. Contohnya macam Berani Buat kan, admin@beranibuat.com. Itu bukan company besar lah, tapi nak bagi dapat nampak proper, orang akan pakai email company tu, email dia punya brand tu. Kalau macam Adidas tadi tu, sender tu Adidas apa benda tah @gmail.com. Jangan percaya Adidas. Kalau daripada Adidas tu, maybe dia pakai sponsor @adidas.com, maybe. Kalau macam tu dia akan lebih relevan sikit lah. Okay, so itu sajalah sharing saya pada hari ini. Ingat, bila kita guna teknologi, kita kena memahami teknologi tu. Jangan bagi alasan macam kita guna Facebook, saya reti guna Facebook, YouTube, gitu je, reti tak reti benda-benda macam ni. Jangan cari alasan macam tu. Dia umpama kalau kita nak makan, kita perlu masak. Bila masak, kita takut pegang pisau, kita malas lah guna pisau. Lepas tu bagi alasan, saya tak nak masak lah, sebabnya saya tak reti nak guna pisau, saya takut tengok pisau tu, jadi saya malas nak belajar guna pisau tu. Nampak? Tak logik. Dah kalau nak masak, nak makan, kena belajar guna pisau. Kalau kita nak guna teknologi, nak guna YouTube, nak guna Gmail, nak guna itu, nak guna ini, nak buat live streaming, nak tak nak, kena belajar teknologi. Kena tahu, kalau tak kita akan mudah ada masalah satu hal, mudah kita kena kelentong, kita dimanipulasikan. Macam-macam ada isu dia. Okey, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.